Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Kami di sini doakan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan bahagia sentiasa, hendaknya mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini hari Jumaat, ingat apa tuan-tuan? Ingat Al-Kuliah. Dan hari ini kita bersiaran secara langsung dari Studio Seri Pentas TV3, dan tajuk kita yang akan kita kupas pada hari ini, pada petang ini yang cukup berbahagia, ialah Iklan Sunnah. Kalau sebut bahasa Melayu, iklan sunnah. Bahasa Arab, iklan sunnah. Jadi dua-dua itulah. Kita sebut bahasa Melayu lah, iklan sunnah. Bukan kita nak iklan mana-mana makanan sunnah, jus tuk guru dan sebagainya. Bukan, ya. Kita nak iklan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan menjadi satu perhiasan pada diri kita, pada amalan kita yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Dan bersama saya pada petang ini untuk mengupas tajuk iklan sunnah, tak lain tak bukan seorang yang memang bagi saya lah seorang yang pakar dan yang mahir dalam selok belok sunnah Nabi SAW. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang pendakwah dan juga seorang pensyarah syariah yang bahagia, Ustaz Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, pensyarah syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, Kias, daripada Kelantan. Dari Kelantan, dan juga merupakan musyrif Pondok Sungai Durian, Kuala Kerai, Kelantan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi kita akan kupas Doktor tentang tajuk iklan sunnah dan apa-apa saja berkaitan dengan sunnah. Kalau anda ada kemusykilan, ada permasalahan, boleh hubungi kami di talian bebas tol kami 1-800-881677, dan kami akan ambil panggilan anda sebentar nanti. Apapun sebagai mukadimah yang bahagia Doktor, saya tertarik dalam suratul Ahzab ayat 21 menceritakan bahawa pada diri baginda Rasulullah SAW itu memang ada ikutan, ada teladan, ada role model yang cukup cantik, yang cukup terbaik. Cuma masalahnya sekarang ialah di kalangan masyarakat kita yang bagai Doktor, ya. Kita lihat macam mana nak ajak masyarakat, golongan macam doktor lah, macam saya sendiri, mengajak masyarakat kepada berjinak-jinak dengan sunnah Nabi SAW. Contohnya katakanlah puasa Isnin Khamis ke, begitu Doktor, ya. Tanpa menghukum mereka. Sebab kadang-kadang ada orang menghukum, kalau kamu tak ikut sunnah tak cium bau syurga. Kalau kamu tak ikut sunnah, kamu bid'ah sesat. Kalau kamu tak ikut sunnah, memang Nabi tak mengaku umat. Dia menghukum, terus menghukum. Sebab ramai nak jadi hakim sebenarnya. Jadi apa pandangan Doktor tentang cara, kaedah, metod nak ajak orang mendekati, menjinak dengan sunnah tanpa menghukum mereka? Silakan Doktor. Terima kasih Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada petang yang berbahagia, petang yang mulia, petang yang ceria di petang Jumaat ini, kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang dihidangkan daripada Seri Pentas ini dengan tajuk yang begitu besar, iaitulah tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayat yang telah disebut tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada kita laqad kana lakum fi rasulillah. Sesungguhnya, ini kalau orang belajar bahasa Arab, dia ada dua takkid, laqad kana lakum. Jadi penguat di sini, sesungguhnya bagi kamu, pada kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Apa arti uswah? Ikutan, contoh, teladan yang cukup baik. Ini menunjukkan kepada kita bahawa apa yang telah dikemukakan kepada kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala ialah satu peribadi. Dan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, orang tak tulis buku sejarah Nabi. Itu perbezaan. Yang ditulis iaitulah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin para penonton nampak perbezaan atau tidak di antara sejarah dengan sirah. Sejarah setakat kita baca bila berlaku dan apa yang berlaku. Tetapi kalau sirah, bila berlaku, apa yang berlaku, ditambah dengan bagaimana kita nak ikut apa yang telah disebut itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu peribadian yang sangat terdedah. Jadi apabila disebut tentang sunnah, mungkin orang tertanya, Ustaz Fauzi, dia kata apa dia sunnah itu? Kerana dalam masyarakat Melayu ni, sunat dengan sunnah
ada sedikit perbezaan. Sorry Ustaz, bersunat. Itulah yang masalah. Dia kata orang ni dah sunat, itu lain makna. Ia ni sunat, sunat maknanya tidak wajib. Ia ni sunnah, itu perbuatan Nabi SAW. Jadi kalau kita nak tengok, maknanya sunnah itu secara umumnya iaitulah perkataan, perbuatan dan akuan yang telah diterima oleh Nabi SAW. Jadi mana-mana yang telah sabit, yang sahih daripada Nabi SAW itu menunjukkan kepada kita satu perkara yang kita mesti ikut. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Apa yang Rasul bawa kepada kamu, ambil. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Cuma soalan Ustaz Fauzi tadi, bagaimana kita nak iklan? Bagaimana kita nak kemukakan? Ini satu pendekatan, satu cara, satu hikmah yang perlu kita ambil. Para asatizah, para pendakwah, orang-orang yang nak berbicara tentang sunnah, kita kena kemukakan amalan-amalan yang dibawa oleh Nabi SAW yang terbaik bagaimana. Ajar pada masyarakat satu persatu, barulah orang, kalau tidak orang jadi takut. Macam Ustaz Fauzi sebut dia, bila sebut sunnah, seolah-olah orang yang lain tu bid'ah. Bila sebut kita ni sunnah, orang lain itu tidak betul. Jadi bagaimana cara yang kita nak buat? Iaitulah semua orang bersetuju, berittifaq, mengatakan bahawa sumber perundangan Islam ini Al-Quran, sunnah ataupun disebut dengan nama hadis, ijma' dan qiyas. Cuma pendekatan bagaimana itu perlu kita bincang secara teliti lagi Ustaz Fauzi. Ya, ya. Okey doktor, bila kita bercerita tentang iklan sunnah pada petani barangkali saya terfikir masa doktor cakap tadi, saya terfikir satu idea jugalah bagaimana ulama-ulama dulu mengarang kitab-kitab tentang fadail amal Ustaz. Iaitu kelebihan-kelebihan bila kita beramal dengan satu-satu amalan. Jadi barangkali itu juga satu kaedah tu, tanpa menghukum tapi kita pamerkan apa you dapat kalau you buat. Kalau you berpuasa Isnin Khamis, apa pahala yang you akan dapat? Contohnya kalau pergi orang kata apa, sebelum solat, sebelum tidur buat solat witir dulu, apa yang dia akan dapat. Jadi barangkali itu juga elan. Jadi apa pandangan Ustaz? Ya. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh Ustaz Fauzi. Jadi kerana itulah tadi saya sebut di awal, saya kata iklan kita, iklan sunnah ini ada dua iklan. Ada sebahagian orang iklan sunnah itu dari sudut makanan. Ada sebahagian orang iklan sunnah seperti tajuk yang kita bincang ini, iaitu dari sudut amalan. Dan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama seperti kelebihan amalan, fadailul amal, itu termasuk dalam bagaimana nak mendidik masyarakat. Banyak kitab di antara disebut amalul yaumi wal lailah, amalan hari dan malam. Amalan al-azkar, contohnya Imam Nawawi rahimahullah, dia tulis sebuah kitab al-azkar An-Nawawi yang masyhur sangat. Jadi zikir-zikir. Dalam zikir itu bukan zikir saja. Zikir dengan mulut pun ada, zikir dengan anggota pun ada, dalam bab makan pun ada. Jadi semua kerja-kerja mereka ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi kita bersabda, man da'a ila huda. Siapa yang mengajak orang kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Dia akan dapat pahala seperti orang yang mengikutnya. Jadi ini iklan yang kita buat. Bila kita ajak orang supaya beramal dengan sunnah Nabi SAW, kita akan dapat pahala orang tu. Kerana inilah kalau tuan-tuan baca, ada sebuah buku yang saya terjemahkan daripada Izzuddin Abdul Salam, tajuk dia 41 kelebihan Nabi SAW. Menarik kitab ini. Dalam kitab ini disebut, di antara kelebihan Nabi SAW, kerana setiap amalan yang dibuat oleh umatnya, sunnah yang diamalkan, semuanya automatik, online dia pergi ke Nabi SAW. Jadi bila kita iklan amalan ini, orang yang melakukannya semuanya dapat pahala, dapat kepada kita dan langsung pergi kepada guru kita dan yang tertingginya kepada Nabi SAW. Jadi semua kerja-kerja yang kita buat, mengiklankan sunnah yang disebut itu, yang saya akan contohkan nanti lepas ini insya-Allah, bagi apakah sunnah-sunnah yang patut kita iklankan, patut kita perbesarkan. Kerana kita bimbang hari ini, ada orang kata bila sebut tentang sunnah menyebabkan perpecahan. Lah, itu silap teknikal. Ya sepatutnya bila sebut sunnah, inilah orang jadi bersatu. Sebab apa? Mana ada orang Islam, orang mukmin atas dunia ini bila sebut sunnah tak nak. Mungkin cara pembawaan saja yang menyebabkan orang jadi takut ataupun keliru. Boleh jadi.
Okey, doktor, dalam masa singkat ni barangkali saya ni soalan cepu mas. Ya. Soalan cepu cemas ke cepu mas tak tahulah. Soalan saya sendiri ni tanya. Janggut, contoh janggut lah. Dia sunat ke sunnah sebenarnya? Sunat ke sunnah janggut? Oh, bagi laki-laki lah, bukan perempuan ya. Bagi laki-laki ada janggut. Kalau dia biarkan janggut macam doktor katalah. Sunat ke sunnah, doktor, silakan. Janggut ni termasuk dalam sunnah. Dan kalau orang Melayu boleh jadi sunat. Sunat bagi kita tidak wajib. Dia panggil sunnah. Sebab apa? Tersebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita suruh orang laki-laki simpan janggut. A'ful liha. Suruh simpan janggut. Dalam riwayat lain, khaliful yahud. Hendaklah kamu menyalihi dengan Yahudi, jadi simpan janggut. Maka janggut ini termasuk dalam sunnah. Jadi sunnah itu ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sunat ataupun disebut dalam kitab mustahab. Tidak wajib. Jadi perbincangan para ulama ada yang mengatakan janggut ini termasuk dalam perkara wajib yang mesti disimpan. Ada juga yang mengatakan tidak sampai peringkat haram, tapi yang terbaiknya apabila dia menjadi sunnah, ini kita nak iklan. Apabila satu perkara itu sunnah, jangan kita perkecilkan. Ya. Sebab anda tengok, bila orang tanya, Ustaz, yang ni sunat ke wajib? Kita kata, ini sunat. Tak apa, tak buat. Tak. Kenapa kita nak kata, tak apa? Kita kena kata, ini sunnah. Bila sunnah, naklah kita sayang kepada apa yang dibuat oleh Nabi SAW, menunjukkan kita itu sayang kepada Rasulullah SAW. Okey Ustaz, kadang-kadang terdapat di kalangan masyarakat kita, segelintir masyarakat lah. Bila sebut cerita buat sunnah ni, kadang dia gesah dah. Alamak, ada pula amal-amalan sunnah dalam rutin harian kena buat. Contohnya, ni bila belajar dengan ustaz katakanlah, masuk rumah kena bagi salam. Sunnahnya Assalamualaikum. Masuk rumah sendiri ke rumah orang. Contohnya kan. Alah, leceh lah. Nak masuk rumah kan tak boleh cara lain kot kan. Nak makan baca doa dulu. Alah, leceh. Tak makan terus ke? Ngap terus ke? Ataupun nak tidur kena buh gigi dulu, nak sembahyang buh gigi dulu ke, bersiwak contohnya. Sebab kadang-kadang ustaz, mereka ni sebab dunia serba pantas sekarang ni. Semua nak cepat. Jadi apa orang kata apa? Ustaz punya cara untuk menjelaskan kepada masyarakat bahawa kita sekarang dalam dunia moden, tapi jangan sampai kita ketepikan sunnah yang Nabi buat tadi. Silakan. Ya. Apa yang kita nak kemukakan, iaitulah kita kena ingat apa yang diajar oleh Nabi SAW bukan satu perkara yang menyusahkan. Cuma yang menyusahkan kita yang buat format pelik-pelik. Itu sebenarnya. Sebuah buku yang saya terjemahkan, nama dia Perisai Muslim. Dalam buku Perisai Muslim, disebut amalan daripada bangun tidur, pergi keluar sampai tidur balik. Dalam masa 24 jam, semua amalan sunnah itu merangkumi dalam tu. Jadi kalau kita buat, contohnya, bangun daripada tidur baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana. Nak pergi tandas, baca doa. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar tandas baca. Pakai pakaian baca. Nak keluar rumah baca. Simple je. Tak ada benda yang payah, tak ada benda yang leceh. Tidak ada yang berbayar pun. Tak berbayar pun. Jadi kalau leceh tu bila kita belajar yang tak ikut sunnah. Amalan-amalan tak ikut sunnah. Awak tiap pagi mesti duduk sini. Baca je ni 10,000 dulu. Ini berat. Cuba ambil yang Nabi ajar, tak ada. Bahkan zikir yang terbanyak, yang paling banyak Nabi kita ajar. Contohnya, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 100 kali saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Paling banyak 100 kali. Jadi tak adalah sampai juta-juta, sampai milion. Tak. Jadi kalau kita nak katakan amalan ni leceh, sebenarnya mungkin silap teknikal. Silap teknikal dari sudut penerimaan ataupun dari sudut penyampaian yang kita terima. Kadang-kadang kita rasa, oh payahlah. Macam bila orang perempuan nak pergi salat jamaah contohnya. Dia kena bawa telekong lagi, kena bawa berapa beg dia kena bawa. Sedangkan kalau dah tutup aurat, dah cukup dia punya piawai pakai syariah yang menutup aurat. Dah cukup dah. Dia tidak perlu kepada banyak-banyak kerja. Kita yang membanyakkan kerja kita sebenarnya. Okey Ustaz. Itulah antara perkara yang cukup menarik. Sebenarnya kita boleh cerita tentang iklan sunnah. Sebenarnya itulah sebenarnya pandangan segelintir masyarakat kita Ustaz tentang kadang-kadang pakai jubah tu juga Ustaz, pakai jubah kan. Alah, takkan balik haji pakai jubah. Orang biasa balik haji kan pakai jubah. Jadi apa pun Ustaz dan tuan-tuan perempuan semua ya, kita bicara tentang iklan sunnah. Kalau anda ada permasalahan, ada pandangan, ada kemusykilan yang membuntukan diri anda di luar sana,
bolehlah hubungi kami di talian bebas tol 1-800-8816-77 dan kami akan ambil persoalan anda sebentar nanti. Dan apa kata kalau Ustaz kita berehat seketika dan kita bertemu selepas ini dengan tajuk kita Iklan Sunnah. Alhamdulillah. Terima kasih anda setia bersama dengan kami di Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Iklan Sunnah, dan bersama kita panelisnya lah Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, Musyrif Pondok Sungai Durian Kuala Kerai Kelantan, dan ataupun juga seorang pensyarah syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra ataupun KIAS. Apapun sementara kita ambil panggilan anda di luar sana. Kita ada phone call ya. Apapun barangkali kita ambil dulu ya panggilan telefon sekiranya ada penerbit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Muhammad Azwan daripada Taman Keramat. Muhammad Azam ya? Ya, daripada Taman Keramat. Okey, Muhammad Azam, apa soalannya? Okey, soalannya Ustaz, kalau kita sebut sunnah itu merujuk pada Nabi Muhammad, dan kalau kita pasal hadis itu juga merujuk pada Nabi Muhammad. Apa beza antara sunnah dan hadis? Itu saja. Okey. Terima kasih Azam. Assalamualaikum. Jadi Ustaz, barangkali Ustaz sudah maklum soalannya ialah bila sebut sunnah refer ataupun rujuk kepada Nabi. Sebut hadis pun rujuk kepada Nabi. Apa beza antara sunnah dengan hadis? Itu persoalan Encik Azam. Jadi silakan Ustaz. Terima kasih kepada saudara Azam. Bila sebut biasanya sunnah dengan hadis Nabi SAW ni tidak ada perbezaan. Orang kata hadis pun ambil daripada perkataan, perbuatan ataupun takrir daripada Nabi SAW. Cuma dari sudut amalinya dia lebih ditekan kepada sunnah. Ini sunnah Nabi, mana ini perkataan, ini amalan, ini takrir daripada Nabi SAW. Jadi dari sudut perbezaannya cuma ada istilah itu sendiri, tapi dari segi penggunaannya sama ya. Ya, okey. Itulah jawapannya Cik Azam. Apapun kalau ada soalan kita akan ambil nanti ya. Ustaz, ini satu soalan cukup bagus Ustaz ya. Bila sebut tentang iklan sunnah, kita memang merujuk pada peribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang hebat, yang unggul sebenarnya. Bila bercakap tentang Nabi seorang suami, Nabi seorang bapa yang hebat ya, Nabi apa lagi? Contoh Ustaz. Jadi orang perempuan kata kami nak ikut sunnah Nabi macam mana? Nabi dalam seorang ahli keluarga yang hebat, katalah dia seorang suami, seorang bapa. Saya seorang ibu, saya seorang isteri, macam mana nak ikut sunnah Nabi sebagai seorang bapa dan suami? Jadi apa komen Ustaz? Silakan. Terima kasih Ustaz Wazi. Satu pertanyaan yang baik, mewakili bagi pihak muslimah. Sebab kalau kita lihat dari sudut amalan, makan, minum, pergerakan, tidak banyak yang perbezaan. Ada yang persamaan dan ada yang berbeza. Bila dari sudut makan, adab makan contohnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Sama juga orang perempuan pun makan tangan kanan juga. Dari sudut bacaan, nak keluar rumah baca bismillah tawakkaltu ala Allah, dari sudut nak masuk masjid. Jadi tidak ada perbezaan. Cuma yang ada perbezaan dalam beberapa perkara, tapi tidak menjadi satu perkara yang menyusahkan. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak mendedahkan kepada kita contoh teladan yang terbaik untuk kita ikut, maka diberinya keizinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin lebih daripada 4 orang. Setelah kita meneliti kitab-kitab sirah, kenapa dibenarkan lebih daripada 4 orang? Jangan kira orang yang tak faham tu buat tuduhan macam-macam, itu cerita di luar. Nanti kita bincang tajuk lain. Jadi Allah nak dedahkan kepada kita berbagai-bagai peringkat umur. Ada isteri Nabi yang sudah berumur, ada isteri Nabi yang dikahwin sudah janda, dan ada isteri Nabi yang dara seperti Aisyah. Jadi persepsi masing-masing itu ada. Yang menyebabkan masing-masing itu ada gaya hidup yang tersendiri mewakili semua pihak, semua golongan. Jadi lengkap Ustaz Fauzi. Jadi muslimat tak payah mencari model yang lain, cukup dengan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memadai. Alhamdulillah. Okey Ustaz, terima kasih. Kita ada seorang lagi pemanggil di talian sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa di sana tuan? Saya Encik Naha. Cik Naha, okey. Abang Betul Fahad, Johor. Okey tuan, silakan. Saya nak tanya, kenapa ya Ustaz kalau biasanya bila sunnah Nabi ni lelaki selalu sebut pasal kahwin 4. Pasal sunnah Nabi saja kahwin 4. Kenapa tak
dianukan bagi kawan-kawan lelaki yang banyak yang kurang faham, pada banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang perlu diterapkan pada seorang lelaki. Okey, terima kasih Soalan Zainal. saya itu saja. Ya, terima kasih. Saya pun nak tanya soalan sama sebenarnya. Oh, cantik tadi. Kenapa bila sebut sunnah Nabi? Kenapa nak kahwin 2, 3, 4? Sebab sunnah Nabi. Awak jangan halang saya, ni sunnah Nabi. Itulah modal dia, Ustaz. Modal. Tapi semayangnya tidak. Allah. Puasanya tidak. Pakai luar pendek contohnya. Contoh. Jadi apa Ustaz apa ni nak jawab soalan Cik Nahar tadi? Saya duduk perhati tengoklah. Dia orang ni macam dah tak ada hujah lain dah. Hujah lain tak ada dah. Jadi dia kira nak ambil hujah Nabi kita membenarkan, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri pun telah berkahwin lebih daripada seorang dan dibenarkan lebih daripada 4 sebagai saya sebut tadi. Jadi bila sebut sunnah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur para sahabat yang berkahwin seorang? Tak ada teguran, tapi kata oleh kerana mu ni tak ikut sunnah aku sebab tak kahwin lebih daripada seorang. Tak timbul masalah. Yang jadi masalahnya, kita memperbesarkan isu ni nak berselindung di sebalik apa yang ada. Yang lain-lain tak ada lagi dah. Sebalik bilangan yang boleh buat Ustaz Fauzi. Jadi itu sajalah modal, nak cari modal sebenarnya, nak cari tempat bergantung. Wallahu a'lam. Okey. Jadi itulah pandangan Ustaz Dr. Abdul Basit tentang persoalan Cik Nahar tadi ya. Jadi harap kita tak gunalah alasan sunnah bila mana kita nak menambah bilangan isteri saya. Jangan sampai takut-takut orang kata memperguna-gunakan sunnah pula. Okey Ustaz, kita ada memang banyak call masuk tadi sebab ustaz kat sini ni. Jadi silakan kalau ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana tuan? Zairi. Zairi ya? Zawawi yang Rahman dari Kampar Perak. Oh, Encik Zawi, silakan Encik Zawi. Ya. Ya. Sir, Ya. saya nak tanya. Setiap sunnah atau hadis tentang Nabi SAW ni sudah, orang kata umpama sudah terang lagi disuluh lah. Saya. Jadi, tapi apabila kita berusaha ke arah melakukan perkara sunnah tersebut, ada pula yang menegur, kita tak payahlah buat yang tu, yang wajib pun kita tak sempurna lagi. Jadi macam mana komen doktor lah. Itu soalan saya. Okey. Terima kasih. Okey, Ustaz Doktor, mungkin Ustaz dah faham soalan tadi kan? Ada sunnah yang silakan Ustaz. Tu jawab tu. Jadi dia kata nak buat sunnah yang wajib pun tak selesai. Ya. Yang sebenarnya kita salah faham. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan yang sunnah itu, perkara yang sunnah ini untuk memperlengkapkan, menyempurnakan yang wajib. Cuma jangan pula pergi buat yang sunnah yang wajib tak buat. Saya. Macam bila kita berhari raya. Puasanya tidak, tapi solat hari raya pergi. Itu dia panggil buat yang sunat, yang wajib tak buat. Itu tak jadi. Macam orang buat rumah, apa tu atap, mana tiangnya? Tak ada. Nak pacak kat mana? Jadi kita kena lengkap. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebut dalam hadis, apabila seorang itu melakukan salat, kemudian salat fardu, kemudian dilakukan salat sunat, apabila dicek oleh para malaikat, salat fardunya ada kekurangan, pada waktu itu Allah perintahkan malaikat supaya melihat kepada fail salat sunatnya. Kalau ada salat sunatnya maka ditampalkan. Tempat-tempat yang cari yang apa ni berlubang tadi telah ditampalkan dengan amalan sunat yang ada itu. Jadi sunat sebenarnya, amalan sunat ini memperlengkapkan yang fardu. Jangan pula kata kalau fardu tak buat macam kita hari ini masih di bulan Syawal. Di antara sunah yang besar yang tuan-tuan dan puan-puan jangan terlupa, iaitulah puasa 6 Syawal. Jadi ini pun kita rasa tak terbuat lah. Kita kena buat. Kena perbesarkan. Para imam, pendakwah, khatib, ahli-ahli Facebook ni kena tulis semua kelebihan. Tapi dia orang tu tulis je, buat tak juga. Itu jadi masalah ni. Jadi kalau semua orang bercakap ini sunnah kebaikan, ini sunnah dan ahli qaryah juga berpakat buat sunnah, menghidupkan sunnah ini, saya ingat jadi. Ini masalahnya dia tak berpakat. Hari ni rumah orang ni terbuka, esok rumah ni terbuka. Akhir sekali pergi Syawal, 6 tinggal lagi. Itu jadi masalah kita. Okey, itulah pandangan Ustaz Dr. Abdul Basit ya. Jadi tuan-tuan perempuan, kita ambil lagi pandangan anda sekiranya ada. Apa pun Ustaz, apa yang kita lihat sekarang ya Ustaz, disebutkan tadi ya. Amalan-amalan sunnah Nabi ni banyak yang kita tinggalkan. Malah ada sebahagian kita tak peduli langsung pun, tak pandang pun kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita terkejut, ya ke ada ke? Oh Nabi buat macam ni, Nabi tidur macam ni, rupanya bau sedap Ustaz. Jadi sebenarnya kadang-kadang apa peranan kita Ustaz? Dan di luar sana sebagai pendakwah, tokoh-tokoh agama dalam orang kata apa, dalam mengajak dan mengiklankan sunnah baginda Rasulullah kepada masyarakat. Apa peranan kita?
Silakan Ustaz. Peranan kita sebagai Muslim secara umum, pendakwah, ustaz, imam, iaitulah mesti memperkenalkan kepada masyarakat amalan-amalan yang sahih, yang sabit daripada Nabi SAW. Sebagai contohlah Ustaz Wazi, Ya. ana bila tengok orang kita, masyarakat kita ni suka berzikir. Jadi saya ambil zikir-zikir yang warid daripada Nabi SAW. Jadi saya tulis sebuah kitab, tajuk dia Zikir Pagi dan Petang. Dan juga zikir lepas salat. Jadi zikir ini kita letak di sini zikir, terjemahan dia dan kelebihan. Saya. Contohnya masyarakat kita tertinggal banyak Ustaz. Iaitulah zikir selepas salat. Zikir lepas salat yang Nabi kita buat sangat simple. Bila lepas bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kita berzikir 3 kali. Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Semuanya 3-3. Kemudian Nabi kata, siapa dia baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali. Diakhiri dengan la ilaha illallah wa la syarika hingga akhirnya, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Betul. Jadi oleh kerana kita tidak diperkenalkan dan tidak diperbesarkan pahala amalan ini, yang menyebabkan kita buat tak buat sama je. Kita ikut imam je. Betul, betul. Imam buat, kita buat. Imam tak buat, kita pun tak juga. Jadi kerugian yang sangat banyak. Sangat cantik Ustaz, sebab ni boleh muat dalam poket. Boleh buat. Ya, pergi ke surau ke pergi ke masjid memang boleh muat zikir pagi petang saya. Zikir lepas solat sekali. Lepas solat. Sebab kadang Ustaz, kadang lepas solat tu, Assalamualaikum. Hello. Okey. Jadi apa pun tuan perempuan, kita masih lagi dalam Iklan Sunnah, apa pun kita berehat sekali lagi ya. Jumpa selepas ini dengan tajuk kita Iklan Sunnah. Alhamdulillah, kita dah masuk iklan kedua tadi kan. Apapun kita masih teruskan lagi bahtera Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Iklan Sunnah. Mudah-mudahan kita dekat dengan sunnah. Bila dekat dengan sunnah, kita dekat dengan Nabi SAW. Bila dekat dengan Nabi, kita dekat dengan syurga, dekat dengan Allah SWT. Dan kita dekat dengan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup kita. Apapun kita bersama dengan Dr. Abdul Basit menceritakan tentang Iklan Sunnah. Saya ada satu soalan Doktor, nak cerita tentang kaitan masyarakat. Sebab masyarakat ni dia nak tengok sunnah, dia tengok kepada ustaz-ustaz. Dia tengok kepada pendakwah-pendakwah, dia tengok kepada tokoh-tokoh agama. Tengok dia kata ustaz pun tak buat, dia kata. Pak imam pun tak buat. Nabi kata Nabi kata bersugi sebelum sembahyang, contoh sunnah ya. Pak imam pun tak buat. Tadi tengah makan biryani pun selamba dia sembahyang je. Contoh Ustaz. Jadi apa peranan kita sebagai pendakwah ke, pak imam ke, ustaz-ustaz ke, tokoh agama Ustaz dalam mengiklankan sunnah supaya dekat dengan masyarakat demi menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Wazi. Kita masih lagi mengiklankan sunnah. Jadi saya sebut tadi, iklan sunnah ini sama ada sunnah amali, sama ada zikir ataupun bacaan, kita cuba buat di masjid-masjid kita. Imam ataupun AJK masjid boleh ambil. Ini zikir selepas salat yang diambil daripada Nabi SAW, kita lekatkan di situ. Kemudian diberitahu kepada para jemaah, sekiranya imam baca, inilah zikirnya. Kalau imam tak baca, kamu baca. Hari ini kita tengok banyak kita bertukar format. Imam dia ikut keadaan dia. Kalau dia nak cepat, lepas pada salam, Al-Fatihah terus doa. Sedangkan Al-Fatihah kita dah baca dalam salat tadi. Cuma zikir lepas salat ada zikir tersendiri. Itu dari sudut amalan bacaan. Dari sudut kepribadian disebut tadi, sepatutnya kita para pendakwah, tak kira apa jawatan lah, kita tunjukkan contoh qudwah yang baik pada orang. Dari sudut pakaian, dari sudut tutup aurat keluarga, dari sudut amalan-amalan. Ini kadang-kadang pendakwah. Tapi waktu sudah ceramah begitu semangat, kita kena ikut Nabi. Waktu nak minum air pun ambil tangan kiri. Itu pun sudah orang panggil dah jatuh dia punya martabat. Sama juga lepas-lepas makan bercakap dengan benda perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Buat tuduhan tak baik kepada orang ataupun sokong orang buat benda-benda perkara-perkara mungkar. Jadi orang sukar nak menilai. Dia kata ustaz pun sama juga macam Ustaz Fauzi sebut tadi lah. Jadi kita iklan sama ada iklan dari sudut amalan bacaan, iklan dari sudut kepribadian kita sendiri, tunjukkan qudwah, contoh yang baik, barulah orang rasa kemesraan kita. Kerana itu anda tengok di antara sunnah, nak bagaimana orang timbul sekarang hari ini, bagaimana nak ibadah ke masjid. Sebab kadang-kadang kita AJK masjid ni pun tidak mesra juga, tak ikut sunnah dengan orang datang.
cuba lihat. Bila anak-anak pergi masjid, budak-budak biasalah dia akan bising. Saya. Kalau tidak nama budak pula. Jadi kita halau dia keluar. Bukan kita nak atur dia. Adik-adik, anak-anak duduk di sini dengan tempat yang diberi, tempat yang sesuai. Ini dah, kamu bising ya? Halau. Tak. Nabi SAW, bila orang pakcik Badui ni datang, dia kencing dalam masjid. Nabi tak suruh halau dia balik. Pakcik ni diharamkan datang masjid lagi. Sebab dah kencing dalam masjid. Tak. Diberi didikan. Masjid ni lam tubna li hadha. Tidak dibina untuk tandas. Maka itulah dia panggil. Nak iklan sunnah, satu amalan yang cukup mulia. Dan kita kena ingat bahawa sunnah yang kita nak iklan ini, iaitulah melalui amalan dan perbuatan dan juga akhlak yang paling tinggi. Betul Ustaz. Ya, kadang-kadang kita lihat kadang-kadang rumah orang agak kuat agama pun bercelaru juga Ustaz. Bercelaru. Dia pun tampar bini juga kan. Contohlah ya. Okey Ustaz, ini satu soalan juga. Sebab dikatakan agama itu ad-din an-nasihah. Ya. Agama itu sebenarnya ialah beri nasihat. Kadang-kadang dalam bab ini dia bukan bagi nasihat Ustaz. Dia mengaitkan pula orang-orang tertentu katalah ya. Mengaitkan katalah orang tak datang sembahyang, bukan dia nak jawab sembahyang. Memang tu dah mati, hati dia tu dah mati, confirm neraka dah tu. Allah. Contoh Ustaz. Ya, betul. Jadi apa nasihat Ustaz kepada orang yang bukan nak nasihat pun, tapi memang kerjanya mengaitkan orang, kutuk orang, maki orang. Itu silakan Ustaz. Ialah sebagai seorang Muslim, kita kena ingat setiap perkataan kita ada dosa, ada pahala. Lebih lagi kita sebagai pendakwah, jangan menghukum orang. Orang ni sesat, orang ni ilan nar wa bi'sal masir. Mati seorang pendakwah, saya dengar. Dia kata orang ni confirm dah ke neraka. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala Ghafurur Rahim yang Maha mengampun kita mendahului para malaikat bahawa kita confirm orang ni masuk neraka. Tak. Kita jangan putus hati. Tengok Abu Sufyan lawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada permulaan Nabi jadi rasul. Sampai Fathu Makkah tahun 8 Hijrah. Berapa belah tahun Ustaz Fauzi? 13 di Mekah. Ya. Campur 8. 21 tahun. 21 tahun baru masuk Islam. Akhirnya menjadi sahabat Nabi dan anak-anak dia jadi sahabat min katabatil wahyi. Apa ini kita nak kata? Maka di antara sunnah dalam dakwah iaitulah kita kemukakan kepada masyarakat ini amalan yang sahih, ini amalan-amalan yang kemudian kita nyatakan perkara-perkara yang tidak baik yang perlu ditinggalkan dengan cara pendekatan yang sangat baik yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana saya masih lagi mengulangi pandangan saya bahawa kalau betul-betul kita ni seorang penegak sunnah, kita tidak berkelahi dengan orang kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita mendidik masyarakat bukan menghukum masyarakat. Kecuali orang tu dah lawan sangat-sangat, itu cerita lain lah. Seperti Nabi dengan Abu Jahal dengan segala Pak Abu yang lain itu. Okey Ustaz, ini juga satu soalan yang baik Ustaz saya lah. Adakah mungkin ya kita nak jadi macam seperti Abdullah bin Umar katakanlah ya, memang kehidupannya selok-belok ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada A sampai Z ya, ataupun sahabat-sahabat yang lain. Adakah mungkin kita sebagai manusia zaman moden sekarang ni semuanya pantas, semuanya zaman IT Ustaz, memang begitu kita boleh ikut sunnah Nabi A sampai Z? Ada kata mustahil, kata Allah kata mustahil, mana boleh nak ikut sunnah Nabi, tak boleh, kita zaman lah ni lain. Apa pandangan Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Tidak, itu satu pandangan yang silap. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memang satu perkara yang mampu buat. Karena itulah dua perintah yang berbeza. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintah kamu laku sesuatu perkara, kamu lakukan sedaya upaya kamu. Jadi sedaya upaya apa? Nabi kita berdiri sampai bengkak kaki. Kita tak sampai peringkat tu. Kalau kita boleh berdiri malam sekadar salat witir tadi 3 rakaat dalam masa 5 minit tapi berkekalan, itu pun sudah memadai di zaman kita hari ini. Kalau kita boleh kekalkan salat berjamaah di masjid, alhamdulillah sudah memadai. Kalau orang sahabat-sahabat dulu boleh khatam Quran 3 hari sekali, kita boleh khatam 3 bulan sekali pun, itu pun sudah cantik. Cuma apa yang kita nak katakan, amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diajar dengan cara yang betul dan diberi pendidikan dengan cara yang tepat, orang mampu buat dan orang tidak takut dengan ajaran Nabi. Jangan kata tak mampu nak buat, itu zaman Nabi lah. Karena itulah apa yang saya selalu kemukakan. Secara realiti, iaitulah sunnah yang kita ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi boleh dibuat dan anda mampu untuk melakukannya.
Okey Ustaz, kadang-kadang dibahaskan di luar sana Ustaz ya, tentang sunnah-sunnah ni. Dia kata ini sunnah Nabi, ini sunnah para sahabat. Jadi adakah dua-dua itu sunnah ataupun dibeza-bezakan? Ini sunnah Nabi, ini sunnah para sahabat. Kita ikut Nabi saja, sahabat tak ikutlah sebab ni kita bincang sunnah Nabi contohnya dia kata. Jadi apa pandangan Ustaz, apa komen Ustaz tentang sunnah Nabi dan sunnah sahabat ini? Ada tak kepentingan dua-duanya ataupun Nabi je penting? Sahabat dua-duanya sebagaimana sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Ikutlah sunnah aku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin selepas pada. Jadi kalau yang pentingnya sunnah para sahabat itu sabit dan tidak bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak di zaman sahabat amalan-amalan yang mereka lakukan tidak bercanggah dengan apa yang dibuat oleh Nabi. Macam contohnya lah apabila timbul bulan Ramadan, orang duk sibuk tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyusun salatut tarawih secara berterusan. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman dia buat satu malam dan dia tinggal. Itu waktu perundangan dibimbangi takut jadi wajib. Jadi sama lagi zaman Sayyidina Uthman mengajar kepada azan 2 kali. Jadi tak payahlah kita kata ini tidak sunnah, ini menimbulkan masalah. Cuma kalau kita nak kata aku nak ikut yang pertama tadi, itu tidak menjadi satu masalah kerana tidak ada sahabat yang membantah Sayyidina Uthman apabila dia menambahkan azan 2 kali. Yang kedua. Allahu a'lam. Okey, itulah sebenarnya sunnah Nabi dan sunnah para sahabat tetap kita kena ikut ya sampailah ke akhir hayat kita. Apapun dalam perempuan makin hebat, makin rancak bincang kita tentang ilmu sunnah, apapun kita kena break lah, kena berehat seketika dan kita kembali selepas ini dengan tajuk kita iklan sunnah. Alhamdulillah. Sedar tak sedar kita dah berada dalam blok yang terakhir pada petang ini ya. Macam dah nak habis kuliah dah. Tak apa pun kita ada masih lagi beberapa minit lagi untuk kita bincang tentang iklan sunnah yang sangat penting dalam hidup kita ya. Apa pun saya nak tanya yang bagi Dr. Brasilah, apakah contoh-contoh sunnah-sunnah yang patut kita amalkan sama dalam keluarga Ustaz, dalam amalan ibadah seharian ataupun dalam kemasyarakatan, kejiranan? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Jadi contoh iklan yang kita nak kemukakan dalam bab ibadat. Tadi saya sebut peringkat awal tadi iaitu zikir yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam zikir selepas salat begitu simple sekali dan sangat mudah. Kelebihan pula sangat besar. Ya. Kemudian zikir satu lagi disebut zikir pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ada yang saya kumpulkan dan banyak buku-buku yang telah ada. Jadi zikir pada waktu pagi dan petang ini ada dia punya kelebihan tersendiri. Sama ada kelebihan untuk dunia dan lebih lagi untuk akhirat. Nabi kata siapa dia baca contohnya ayat kursi, baca amanar Rasul, baca bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi syai'. Ini terpelihara daripada gangguan syaitan, gangguan jin dan gangguan juga binatang-binatang berbisa. Jadi dari sudut dunia pun kita dapat faedah. Yang lebih besar lagi terselamat daripada api neraka yang cukup menakutkan. Demikian juga dalam ibadat kita. Tuan-tuan dah sebulan Ramadan baru ini berlatih salat qiyamul lail, salat witir. Jadi kita teruskan selepas Ramadan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa melakukan salat sunat 12 rakaat satu hari satu malam. 2 sebelum salat subuh. 4 sebelum zuhur. 6. 2 selepas zuhur. 8. 2 selepas maghrib. 10. 2 selepas isyak. Allah Subhanahu Wa Taala akan bina kepadanya setiap hari sebuah mahligai dalam syurga. Apa yang lebih besar daripada ini? Jadi kita kalau datang dapat rumah biasa pun kita dah berebut dah. Ini mahligai dalam syurga yang tak pernah ditengok oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga. Jadi itu dari sudut amalan-amalan yang cukup banyak untuk kita amalkan dan yang paling simple untuk zikir seharian. Bagi orang yang kena jam atas kereta, bagi perempuan yang banyak kerja dekat rumah, dekat dapur, duduk masak, duduk lipat pakaian, bersih rumah, buat pakaian semua. Zikir yang Nabi kita ajar, tajuk dia sangat mudah. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya yakin dan percaya semua penonton dah ingat dah. Tak payah ulang dah Ustaz Fauzi. Cuma ada kelebihan zikir ini sebanyak 12 kelebihan. Saya sudah susun satu risalah. Tuan-tuan boleh dapatkan risalah ini dalam website saya, abuanasmadani.com. abuanasmadani.com boleh download dan boleh ambil secara percuma dan disebarkan. Itu dari sudut amalan. Dari sudut pakaian contohnya.
kita sebarkan, iklankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengajar kepada isteri dan anak-anaknya berpakaian tutup aurat. Hari ini bila kita sebut tentang pakaian, ini yang jadi masalah pada kita. Kita duk sibuk sunnah lain, tapi dari sudut pakaian kita terlepas. Pakaian tutup aurat iaitulah pakaian yang kita boleh buat dalam salat, boleh buat salat dengan dia. Maksudnya dah cukup dia punya istilah pakaian menutup aurat. Amalan dari sudut kejiranan. Hari ini semangat kejiranan ada tak ada? Sehingga orang kata, bila jiran ni balik kampung, orang datang ambil barang sebelah rumah dia, dia begitu luangkat. 2 hari lepas tu kawan ni balik, siapa angkat barang saya? Rupanya orang lain yang datang angkat. Tak kena jiran tetangga. Jadi kita buat makanan contohnya, tak bagi jiran sebelah. Dalam sudut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kalau kamu buat masak makanan, perbanyakkan kuah dia. Mana nak bagi isi tak dapat banyak, bagi kuah pun tak apa. Yang penting orang itu hidup mahu kita punya makanan tu dapat juga merasa oh ini rupanya makanan dia. Jadi alhamdulillah sangat komplit, sangat sempurna ajaran yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih-lebih lagi Nabi dengan keluarga dia, dengan anak-anak. Nabi kita pegang budak-budak yang kecil ini. Ibnu Abbas contohnya. Bila Nabi kita pegang ya ghulam, Nabi mengatakan ihfazillah yahfaz. Ajar, didikan kepada anak-anak dengan ajaran supaya takut kepada Allah. Hari ini kita didik anak kita takut dengan hantu. Jangan pergi ada hantu. Jadi kalau anak tu nakal, dia pun duk tengok muka mak dia. Dia kata saya duk fikirlah mak, hantu-hantu ni saya ingat muka dia lebih kurang dengan mak juga. Saya kata terkejut mak dia kan. Mak dia pun tak tengok, dia pun tak tengok. Jadi kita salah didik, kita pun tak tahu apa benda hantu, kemudian kita ajar anak kita takut pada hantu. Jadi macam bila Nabi sebut pada Umar bin Abi Salamah, anak tiri dia, Nabi ajar, ya ghulam, samillah, makan baca bismillah. Kul mimma yalik, kul biyaminika, makan dengan tangan kanan, makan yang duduk depan kau, jangan langkah pergi depan orang. Jadi inilah sunnah yang patut kita ajar. Semua akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mulia. Bila orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah katakan kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi, sunnah Nabi itu Quran sebiji itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itulah amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey Ustaz, tadi saya tertarik Ustaz sebut tentang Nabi sebut buat kuah banyak kan? Ya. Kalau tak ada isi lah, bagi kuah pun tak apa kan? Sebab orang tu duk hidu bau sedap kan? Ustaz, kalau tak ada isi pun tak apa Ustaz, janji kuah durian Ustaz. Allah. Tak ada isi pun tak apa kan? Faham. Kuah durian kan? Jadi itulah orang perempuan ya, paling simple sunnah Nabi ni. Ustaz, barangkali soal terakhir lah barangkali ya. Nabi sebut tentang sabdanya, gigitlah dengan geraham-geraham kamu ni, sunnah-sunnah Nabi ni. Apakah simbolik di sebalik perintah Nabi supaya kita gigit betul-betul sunnah Nabi ni? Kok mana berlaku pun kena gigit dah. Adakah kita letak sengaja gigit kat mulut kita atau macam mana tu? Saya silakan. Ya, ini satu arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham bermaksud berpegang dengan sunnah ini. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah beri mukjizat kepada dia. Dia dapat alamat-alamat kiamat. Nabi mengatakan di antara tanda-tanda kiamat nanti la tattabi'una sanan man kana qablakum. Orang akan ikut perjalanan orang bukan Islam. Jadi orang yang berpegang dengan Islam, kadang-kadang makan tangan kanan pun dalam majlis-majlis tertentu, kalau pegang sudu belah ni dikira orang ni kolot ni. Jadi kita sebagai seorang Muslim berpegang walaupun dari sudut makan. Orang ni duduk dalam keadaan tidak bercampur yang terlalu bebas. Orang ni dikira orang yang tak. Asalkan dia berpegang dengan sunnah Nabi, ada cabarannya. Di zaman orang dah terlupa sunnah, tiba-tiba kita seorang nak berpegang dengan sunnah, kita akan jadi orang yang terasing. Jadi nak berpegang, kalau setakat pegang tak kemas, kita akan tertinggal. Sehingga ada riwayat Nabi kita mengatakan, pahala orang yang berpegang dengan sunnah aku di saat orang lain sudah tidak berpegang itu seperti 50 orang yang mati syahid. 50 orang, 50 minkum. Jadi itu sangat besar. Sebab apa? Nak berpegang, nak beramal dengan sunnah. Kadang-kadang di zaman kita yang banyak pancaroba ini, orang bawa macam-macam. Dia kata sunnah yang kamu bawa ini tidak baik, ini lebih baik. Sebenarnya pengalaman saya Ustaz Fauzi sedikit. Saya tengok orang minum kopi. 3 orang jumpa saya minum kopi yang berlainan. Ada yang minum kopi Tok Guru, ada yang minum kopi macam-macam lah, macam-macam nama lagi. Jadi saya tanya dia, kenapa awak yang ni, kenapa yang ni? Oh, dia kata yang ni 7 dalam 1, ini 8 dalam 1, ini banyak 1 lah. Saya cakap rupanya sebab apa? Sebab iklan tu lebih. Kalaulah semua pendakwah mengiklankan sunnah, baca yang ni, ini hadis riwayat oleh Bukhari, sahih. Dibawa oleh Imam Tirmizi, sanadnya sahih. Saya ingat tak ada orang atas dunia ini yang tak mau beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi malangnya orang lain bawa yang lain. Siapa baca wirid ni sekali, mengatasi baca Quran 60 kali. Kalah kita. Okey Ustaz. Okey Ustaz, apa pun itulah pentingnya iklan sunnah ini supaya kita tak malu saya. Kadang-kadang orang bersin. Cuh, excuse me. Mana alhamdulillah tak ada dah Tak Ustaz ada dah, ya, sebab malu dah. Sebab kita kena iklankan sunnah. TV3 Al-Qulah nak iklankan sekarang, kita amalkan sunnah bermula dengan barangkali diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, insya-Allah. Apa pun, terima kasih bagi doktor sudah datang ke sesi pentas pada petang ini, dan terima kasih kepada anda semua yang berkongsi orang kata telinga dan mata dengan kami semua di sini, dan insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan dengan tajuk yang cukup canggih, negara yang baik. Akhir kalam, selamat bercuti di hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب غفور